Okey, baik. Alhamdulillah, hari ini kita masuk ke bab kita yang keempat. Kita akan bincangkan satu lagi topik. Kalau boleh saya nak habiskan lah ya topik ini pada pagi ini. Jadi dia tak drag panjang sangat. Baik, kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang keempat, tidak perlu mengulangi wuduk kerana ragu hingga benar-benar yakin wuduk sudah batal. Babun la yatawadda'u minasyakki hatta yastayqina. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Haddathana Ali qala haddathana Sufyan qala haddathana az-Zuhri an Sa'id ibn al-Musayyib wa an Abbad ibn Tamim an ammihi أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. Maksudnya, kita lihat di sini, hadis ni nombor 137 ya. Ali meriwayatkan kepada kami, dia berkata. Sufyan meriwayatkan kepada kami, dia berkata. Az-Zuhri meriwayatkan kepada kami dari Sa'id bin Al-Musayyib dan dari Abbad bin Tamim, dari pakciknya, bahawasanya ada seorang lelaki mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang terbayang olehnya bahawa dia merasakan sesuatu, yakni dalam braket kita ya di situ, buang angin ketika solat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah dia berbalik atau janganlah dia berpaling hingga mendengar suara atau merasakan baunya. Jadi kita lihat di sini syarah judul babnya. Judul bab tu maksud tajuk ya. Dia syarahkan maksud daripada tajuk di situ. Pada tajuk kita ada perkataan bab. Bab di sini kita dibaca dengan tanwin pada huruf bab, babun. Sedangkan la yatawadda'u, maksudnya ialah tidak perlu untuk ulang wuduk kita. Minasyakki, perkataan yang seterusnya kita ada minasyakki, kerana rasa ragu-ragu. Atau dengan kata lain di situ, disebabkan keraguannya sama ada wuduknya batal ataupun tidak. Jadi bagaimanakah situasi ini? Okay, baik, sebelum itu kita lihat terlebih dahulu satu persatu perkataan yang disyarahkan dalam kitab kita. Kita ada perkataan yang pertama dalam kitab, kita ada seorang perawi bernama Ali. Haddathana Aliyun. Ali meriwayatkan kepada kami sebenarnya, bukan aku. Ali meriwayatkan kepada kami, iaitu siapa Ali di sini? Ali di sini ialah Ali bin Abdullah Al-Madini. Dan dalam hadis, dalam sanad ini kita juga ada seorang perawi bernama Sufyan. Yang diletak tadi kan, haddatsana Sufyan. Sufyan di sini pula ialah Sufyan bin Uyainah. Seterusnya kita ada seorang perawi bernama Abbad. Dan dari Abbad kemudian ada waw ataf. Pada lafaz ini merujuk kepada perkataan an Sa'id bin al-Musayyib, dari Sa'id bin al-Musayyib. Sedangkan dalam riwayat Karimah terjadi kesalahan dikarenakan tidak tertulisnya huruf waw, iaitu dan ya di sini. Sebab kalau lihat ya pada sanad dalam kitab kita ini, cuba lihat dalam teks bahasa Arabnya atau bahasa Melayunya tadi ya, yang baru saya baca. Di situ kan dia letak haddatsana az-Zuhri an Sa'id bin al-Musayyib wa an Abbad bin Tamim. Ada perkataan waw ya antara Sa'id bin al-Musayyib
dan juga Abbad bin Tamim. Jadi, kalau rujuk pada riwayat Karimah, sebagaimana yang jelaskannya di muka surat 25, dia tak letak perkataan waw. Dia tak letak perkataan waw. Jadi ini dilihat sebagai kesilapan daripada sudut catatan. Okey, tapi sebenarnya dia memang ada waw di situ. Cuma kalau lihatlah pada riwayat yang disebut oleh Karimah, tidak dinyatakan dengan waw. Kerana begini ya, sebab tidak ada riwayat Sa'id dari Abbad sama sekali. Kerana kita dapati Abbad dan Sa'id, mereka tak pernah meriwayatkan hadis antara satu dan yang lain. Ya, tak pernah. Jadi maknanya Abbad dan Sa'id ini, dua-dua ni saya tak pernah ambil hadis daripada dia, dia tak pernah ambil hadis daripada dia. Macam gitu. Sebab tu dia letak waw dekat situ. Pertama di sini kemungkinan terdapat satu kemungkinan di situ bahawa guru Sa'id adalah pakcik Abbad, dan sepertinya mereka berdua meriwayatkan hadis ini dari pakciknya, iaitu pakcik Abbad. Sebab lihat ya pada sanadnya, mereka berdua ni tak pernah ambil hadis antara satu dan yang lain. Sebab itu tadi, dalam sanadnya ada perkataan dan atau waw. Okey, ada perkataan waw. Untuk menunjukkan di sini sebenarnya dia ada dua sanad yang berlainan. Jika saya rujuk pada kitab asalnya, dia letak huruf ha. Saya pernah sebut tak perkataan ni? Apa nama dia? Kak saya ingat? Ni bukan ha. Siapa ingat? Kak Ram ingat Kak Ram? Ha ni apa? Tak ingat. Siapa ingat angkat tangan? Ha maksudnya? Bukan. Ha maksudnya tahwilus sanad. Makna sanad itu dia tukar. Ha, okey? Sebenarnya pada perkataan ini kan, macam mana saya tulis Asalnya macam ini. Sebelum masuk kepada Abbad, ada ha antara Sa'id bin al-Musayyib dengan Abbad ini, untuk menunjukkan kita ada dua sanad. Satu sanad dia berhenti sampai sini, lagi satu sanad Abbad. Jadi dia ada dua. Okey, ada dua sanad. Sebab itu dalam kitab kita dia guna perkataan dan untuk memisahkan antara kedua-dua sanad itu tadi. Okey? Jadi kan dia kata di situ an ammihi. Kemudian ada an ammihi. Ammihi ni maksudnya pakcik kepada Abbad. An ammihi maksudnya pakcik kepada Abbad. Jadi ada di kalangan pendapat yang mengatakan kemungkinan Sa'id al-Musayyib dan Abbad, mereka berdua ambil hadis ini daripada pakcik. Okey, ada pendapat yang mengatakan sedemikian. Sa'id al-Musayyib ambil hadis ini daripada pakcik Abbad. Abbad pun ambil hadis ini daripada pakcik dia. So begitu keadaan dia. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibn Hajar, dia kata apa?
Kemudian terdapat kemungkinan bahawa Guru Sa'id ini adalah pakcik kepada Abbad. Okey, pakcik kepada Abbad. Dan sepertinya mereka berdua meriwayatkan hadis ini dari pakciknya. Sepertinya mereka berdua, maksudnya Sa'id al-Musayyib dan Abbad ambil hadis ini daripada pakcik. Dia begitu. Bukan maknanya, okey, jangan salah faham bukan hadis ini diambil Sa'id al-Musayyib ambil daripada Abbad, tidak. Tapi Sa'id al-Musayyib ambil hadis ini daripada pakcik Abbad. Abbad juga ambil hadis ini daripada pakciknya sendiri. So dia begitu keadaan sanad ini. Baik, seterusnya namun terdapat kemungkinan juga namanya tidak disebutkan, iaitu nama pakcik je lah. Ni sebab pakciknya di kalangan sahabat di kalangan sahabat. Kemudian dia kata, pendapat yang kedua kata kemungkinan nama pakcik ni tak disebutkan sehingga hadis ini dia menjadi mursal. Okay, sehingga termasuk riwayat dengan sanad mursal dari Sa'id bin al-Musayyib. Jadi kalau hadis ini berhenti hanya pada Sa'id al-Musayyib di sini kan, dia akan jadi hadis mursal. Sebab Sa'id bin al-Musayyib dia di kalangan tabi'in. Dia bukan di kalangan sahabat. Jadi kita tahu sesebuah hadis yang kita sebut sebagai hadis mursal apabila tabaqat pada peringkat sahabat tak ada. So kalau hadis ini sanadnya dia berhenti hanya pada Sa'id, maknanya hadis ini jadi mursal. Kerana tidak ada perawi di kalangan sahabat dalam sanadnya. Tapi bila ada riwayat sokongan daripada Abbad tadi kan, Abbad daripada pakciknya, kita dapati bahawa hadis ini tidak lagi jadi mursal kerana ada pakcik di kalangan sahabat. Okey. Baik, seterusnya kita lihat di sini. Diperkenalkan siapa pakciknya di sini. Iaitu anak ammihi, dari pakciknya, dari pamannya. Iaitu Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazini al-Ansari. Di kalangan orang Ansar lah, maknanya kita faham daripada namanya. Dan Imam Muslim dan imam yang lainnya menyebutkan namanya dalam riwayat mereka dari jalur Ibnu Uyainah. Lalu diperselisihkan apakah dia pakcik dari Abbad, adakah dia pakcik Abbad dari pihak ayah atau dari pihak ibu. Tak apalah, tu tak payah bincang dia pakcik sebelah bapak ke sebelah mak. Panjang nanti biarkanlah. Yang penting pakcik dia. Baik, seterusnya kita ada perkataan apa di situ? Muka surat berikutnya, annahu syaka, bahawa ada seorang lelaki dia mengadu. Demikian yang tertulis dalam riwayat kami, yakni syaka, perkataan syaka belakangnya ditulis dengan alif. Pengertiannya, perawi inilah orang yang melaporkan hal itu. Ibn Khuzaimah menegaskan dari Abdul Jabbar bin Al-Ala dari Sufyan dan lafaznya dari pakciknya. Abdullah bin Zaid dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang lelaki. Dalam sebahagian riwayat ditulis perkataan syaka itu dengan syukiya. Beza perkataannya. Kalau dalam kitab shin, kaf, alif. Kalau ada juga riwayat tulis shin, kaf, ya. Okey, syaka, syukiya. Maksudnya apa? Dilaporkan. Kalau syaka tadi maksudnya melaporkan ataupun mengadu. Beza maksudnya. Dengan mendammahkan huruf awalnya dan bentuknya kata kerja pasif. Okeylah, tak apa, biarkan itu saja. Tinggalkan saja. Dalam riwayat Muslim tertulis syukiya juga dengan mendammahkan huruf awalnya, seperti itulah yang dinyatakan oleh Imam An-Nawawi. Beliau rahimahullah berkata, tidak disebutkan nama pelapornya. Maknanya orang yang merepot pula.
Bahasa Melayu nak jadi bahasa Inggeris ya, repot. Merepotkan tu kalau bahasa Indonesia dah jadi lain ya. Repot tu menyukarkan. Ya, kamu ini repot-repot aja. Cakap. Maknanya orang yang melaporkan tadi ataupun yang mengadulah kes ini kepada Nabi ada pada riwayat Imam Muslim tidak disebutkan siapa yang melaporkan hal ini. Baik, dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan bahawa pelapor itu iaitu orang yang mengadu tu adalah perawi itu sendiri. Iaitu pakcik tadilah. Sebab dia sahabat Nabi tadi kan yang jumpa Nabi ceritakan tentang laporan ini. Jadi ada pendapat, maksudnya beginilah ya, senang nak faham perkataan syaka ni dalam hadis. Ada yang mengatakan dia tak sebut siapa yang melaporkan kes itu kepada Nabi. Kerana penggunaan perkataan dilaporkan, syukia tadi. Tetapi ada juga sebagaimana riwayat Imam Al-Bukhari yang baru kita baca tadi, jelas menunjukkan kepada kita bila dia guna perkataan syaka, ya, syaka di situ maksudnya dia yang melaporkan. Dia yang bawa aduan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Perawi sendiri, iaitu anak ammihi tadi, pakcik dia. Okey, boleh faham sedemikian. Seterusnya pergi kepada perkataan ar-rajul, seorang lelaki. Okay, itu sajalah, maksudnya kita juga ada perkataan yukhayyalu. Apa maksud yukhayyalu ni? Dia kata bila laporan itu dibawa kepada Nabi, aduan tersebut menceritakan tentang keadaan seorang lelaki. Bagaimana keadaan dia? Di sini digunakan perkataan yukhayyal. Okey, yukhayyal maksudnya terbayang oleh dia. Bila benda-benda yang khayal ni dia menggunakan minda, betul tak? Okey, terbayang, teringat, terkenang, memori silam, macam itulah kan. Semua benda-benda lah yang ada di minda kita. Baik, dia guna perkataan yukhayyal. Namun di sini kita lihat asalnya dari kata khayal. Terus cuba cari perkataan itu, saya tak nak bacalah yang dhammah ke apa kan. Asalnya dari kata khayal dan maknanya adalah yazunnu. Okey, walaupun hadis ini menggunakan perkataan khayal, tapi kita tak terjemah dia dengan maksud dia terbayang-bayang begitu. Terjemahan yang tepat sebagaimana yang disebut oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di sini ialah yazunnu. Yazunnu tu maksudnya apa? Dia mengira. Maksudnya dia sangka. Dia rasa-rasa. I rasa, macam gitu kadang-kadang kan. Macam mana, best tak? Rasa-rasanya macam best, gitu. Dia tak confident, betul tak? Ada perasaan. Jadi dalam bahasa Arab, perkataan rasa-rasa ni agak-agak lah. Aku rasa-rasa engkau, macam gitu kan. Bahasa Arab kita guna yazunnu. Ada zan, persangkaan. Rasa-rasa, sedemikian. Ataupun kita sangkalah begitu. Jadi makna zan, perkiraan atau dugaan. Yang kita kata rasa-rasa tadi kan, di sini lebih umum daripada sekadar sama kuatnya dua kemungkinan atau menguatkan salah satu dari dua kemungkinan. Dia begini, bila kita kata, kita rasa, dia selalunya kebiasaan dia ada dua situations. Okay, ada dua keadaan. Satu, kita, macam saya kata okey, kita ambil konteks hadis ni lah Kita rasa satu, kita dah buang angin. Tapi lagi satu rasanya macam tak buang. Satu rasa macam buang angin tapi ada satu lagi perasaan, tapi macam tak buang. Faham tak? Jadi sekarang ini, kita ada dua situasi tadi. Satu, saya rasa saya buang angin, tapi rasa macam tak kadang-kadang kita gitu kan. Tak tapi macam rasa, tapi keluar ke tak Dia ada dua keadaan. Kebiasaannya dalam hal ini, tadi kan dia kata, sama kuatnya dua kemungkinan. Maksudnya, dua-dua mungkin betul. Tak tahu macam mana. Dua-dua kemungkinannya, buang. Tak buang gitu. Tapi, ada juga keadaan yang mana salah satunya betul. Salah satunya betul. Sebab kan kadang-kadang ada orang kan dia rasa memang keluar angin, tapi ada orang rasa saya macam keluar angin bunyi
Saya pun tak tahu macam mana. Tapi saya rasa tak. Dia maknanya ada confidence sebab apa dia kata apa? Bunyinya apa benda tu? Bunyi dia macam dia boleh explain, dia boleh describe how the sound. bunyi bunyinya gitu. Tapi saya rasa macam tak keluar. So dia dua kemungkinan tadi kan. Yang dua-duanya kuat. Okey? Tapi kadang-kadang walaupun kita rasa dua-dua tu kuat, namun salah satunya saling menguatkan. Mungkin tidak, mungkin ya. Namun dalam konteks hadis ini menyatakan apa? Ia lebih umum daripada itu. Faham tak? Ia lebih umum daripada itu maksudnya bukan pada situasi yang pertama, bukan pada situasi yang kedua. Sebab apa nanti kita akan terangkan bagaimana situasinya. Okey, kita akan terangkan bagaimana situasinya. Baik. Seterusnya, ni terus masuk pada penerangannya. Kenapa kita kata dia lebih umum? Sebab ada perkataan di sini Nabi jelaskannya kepada orang yang bertanya. Sebab yang bertanya tadi dia kata apa? Ada seorang lelaki. Dia rasa seolah-olah ya, keluar sesuatu ketika dia solat. Annahu yajidu syai'a fi salati. Merasakan sesuatu, iaitu hadas yang keluar darinya. Jadi kalau konteks perbincangan hadis ini, hadas itu maksudnya ialah buang angin. Dia rasa ada sesuatu yang keluar, maksudnya dia rasa ada angin yang keluar daripada diri dia. Demikianlah yang ditegaskan oleh Al-Ismaili dan lafaznya yukhayyalu ilaihi fi salatihi annahu yakhruju minhu syai'un. Terbayang olehnya dalam solat, terbayang tadi saya dah jelaskan maksudnya dia rasa seolah-olah keluar sesuatu dari tubuh. Maksudnya dari tubuh ini kalau lebih tepat ya kita kata daripada dubur. Daripada duburnya. Dan di sini Imam Ibn Hajar dijelaskan kepada kita. Dia kata dalam hadis ini terdapat satu faedah. Apa faedahnya? Iaitu kita hindari menyebut sesuatu yang jorok dan tak senonoh. Maksudnya perkataan-perkataan yang tak sedap didengar, kan? Kita nak saya pun nak cakap, kita nak cakap saya kentut. Macam tak sedap kan perkataan tu kan? Jadi kita guna perkataan buang angin. Begitu keadaannya. Nak cakap keluar daripada badan dia. Setahu kita kalau buang angin tu dia keluar daripada mana? Daripada dubur kita. Tapi dalam hadis ini bila dia tanya kepada Nabi, dia kata dia rasa keluar sesuatu dari badan dia. Nampak tak ayat dia gunakan? Dia tak kata Nabi saya ada keluar sesuatu lah daripada dubur saya. Dia tak guna perkataan itu. Jadi Imam Ibn Hajar kata daripada hadis ini kita belajar bila kita nak ucapkan sesuatu, ya, bila kita nak tanya sesuatu, bila tak kiralah apa-apa pun, penggunaan perkataan yang lebih baik itu kita perlu fikirkanlah sebelum kita gunakan. Melainkan kalau kita dah cakap kan, ada keluar sesuatu daripada badan saya. Dah tu orang yang ditanya tak faham, keluar apa, dari mana, baru kita jelaskan. Sebab kadang-kadang ustazah pun tak faham benda dia tanya ni. Daripada mana, apa kan. Sebab kita perlu benda yang spesifik untuk jawab beberapa soalan. Jadi jelas jawapan yang kita berikan. So apa yang kita belajar di sini antaranya lah bagaimana kita menggunakan perkataan yang lebih baik, perkataan yang lebih cantik, ya, ketika kita berbual dengan sesama kita. Baik, di sini hal itu dilakukan dengan tidak menyebutkan namanya, nama tempat keluar tadi kan, kecuali apabila terdapat kepentingan. Maksud saya tadi ialah kalau sekiranya guru tanya lebih lagi. Sebab tadi kan perkataan dia kata ada seorang lelaki yang dirasa keluar sesuatu daripada badannya. Kita mesti nak tahu badan mana, telinga ke, hidung ke, kan kemaluan ke, mana satu? Daripada mana? Kita tak tahu juga sebab kita ada banyak rongga kan badan kita ni kan. Jadi pada masa itu bila ada kepentingan, baru kita otak ustazah keluar daripada duburnya. Kita guna perkataan yang lebih jelas, perkataan yang spesifik lah. Jadi guru tu lebih faham. Sebab dia kata kita gunakan satu perkataan kecuali terdapat kepentingan ketika kita berbual itu tadi. Baik, seterusnya kita ada perkataan fi solati, dalam solat. Okey, maksud fi solat maksudnya ialah dalam solat.
Sebahagian ulama Malikiyah, okey, sebahagian maksudnya tak semua ya. Kau faham ya perkataan itu? Disebut sebahagian ulama Malikiyah, maksudnya bukan semua, hanya sebahagian. Ulama Malikiyah mereka kata apa? Berpegang dengan zahir hadis ini dengan mengkhususkan hukumnya bagi orang yang sedang solat. Dan mereka mewajibkan wuduk bagi yang tidak sedang solat. Boleh faham ayat itu? Apa dia kata tu? Masa? Sedang solat sahaja. Kalau di luar solat? Wajibkan wuduk bagi yang di luar solat. Kalau yang tak wajib wuduk masa solat. Susah kena bangun lah. Ya, macam mana kakak? Kakak sebut apa tadi? Terjadi pada orang yang sedang solat lagi? Kalau dia tak solat, kalau dia di luar keadaan solat, dia wajib ambil wuduk. Tapi kalau dia sedang solat, tak wajib ambil wuduk. Ada dua keadaan, okey? Keadaan pertama dalam solat, okey, jangan pergi bau dulu. Jangan pergi bunyi dulu. Saya belum nak masuk part tu. Dua keadaan. Okey, begini begini. Sekarang ini kita bincangkan, ini bukan pendapat dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i ya. Okey, saya jelaskan dulu. Nanti kan ada orang bising-bising, oh ni bukan Syafi'i, jangan ikut. Macam tu pula ya. Okey. So kita lihat begini keadaannya. Kita bincang satu-satu. Okey. Sekarang ini Imam Ibn Hajar dia kemukakan pendapat sebahagian daripada Maliki ya. Pendapat Malik, ini dalam mazhab Malik ini, Maliki ni, menyebutkan bahawa dia ikut kepada zahir hadis ini. Zahir hadis ini ataupun konteks hadis kita dia tunjuk orang yang dalam solat. Sebab ada perkataan fi solat tadi kita sebutkan. Maka dia kata, kalau rasa ragu-ragu tadi, sama ada buang angin ataupun tak buang angin, ia berlaku waktu kita sedang solat. Bagi pendapat Malik, tak batal. Tak perlu ambil wuduk. Teruskan sahaja solatnya. Tetapi dia kata, kalau keraguan itu berlaku di luar solat, masa kita bukan dalam keadaan solat, duduk-duduk kat bus stop, duduk-duduk sekarang ni kan, macam dah keluar angin, macam gitu kan, tapi tak tahulah keluar ke tak keluar, rasa-rasa lah kan azan tadi ya, rasa-rasa macam bunyi tut, macam bunyi cek, banyak bunyi, macam bunyi kan, tapi kita tak confident. Menurut kepada Imam Malik, kalau kita di luar waktu solat, di luar dalam keadaan solat itu, wajib ambil wuduk. Itu pendapat dia. Pendapat Imam Malik begini. Okey, baik. Seterusnya kita lihat. Pergi kepada perenggan. Pergi kepada line 1, 2, 3, 4. Masuk line yang keempat setelah saya jelaskan tadi. Dan mereka mewajibkan wuduk bagi yang tidak solat. Cari perkataan sebab. Saya nak masuk pada ayat itu. Sebab terbayang keluarnya sesuatu di luar solat yang dianggap boleh membatalkan wuduk seharusnya berlaku pula di dalam, iaitu ketika solat. Pendapat ini sebenarnya membantah apa yang disebutkan oleh Imam Malik. Sebab begini, setahu kita, apa-apa yang membatalkan wuduk ataupun solat, tak kiralah tengah solat ke tak solat ke, sama saja situasinya. Betul tak? Kalau kita
Contoh kita buang angin masa kita solat, batal ke tidak? Kalau kita tak solat, batal wuduknya kan? Okey, begitu. Jadi di sini, dia kata apa yang disebutkan oleh Imam Malik ni macam tak berapa tepat lah. Kenapa pula dia bezakan dalam solat dengan luar solat? Bahkan disebutkan wajib untuk dia ambil wuduk ketika dia di luar solat kan? Kalau dia betul-betul yakin masa dia solat tadi membatalkan, maka wajib juga keadaannya. So di sini Imam Ibn Hajar kata apa? Tak seharusnya ada perbezaan antara kedua. Ini maknanya dia kritik sahajalah ya pendapat Imam Malik. Tapi siapa yang nak pegang kepada pendapat Imam Malik dipersilakan sebab ia juga pendapat yang disepakati oleh majoriti ulama. Okay, ada juga pendapat yang sedemikian. Baik, seterusnya kita lihat di sini. Kata sebab terbayang keluarnya sesuatu di luar solat yang dianggap boleh membatalkan wuduk. Seharusnya berlaku pula di dalam keadaan ketika sedang solat. Seperti halnya pembatal wuduk yang lain. Okey, habisnya bincang tentang itu. Terus, kita lihat kepada perkataan la yanfatil. La yanfatil maksudnya janganlah dia berbalik. Kita juga ada perkataan au la yansarif. Maksudnya atau janganlah dia berpaling. Jadi di sini kita ada dua perkataan. Dikatakan bahawa perawi dia keliru sama ada guna perkataan yang sarif ataupun yang fatil tadi, antara dua ini. Sebab itu kan pada perkataan aula yang sarif dijelaskan kepada kita keraguan ini berasal dari perawi. Dia tak sure la yang fatil ke aula yang sarif. Sebab tu dia letak dua-dua perkataan. Okey? Sepertinya itu berasal dari Ali, dia kata. Kerana perawi-perawi lain meriwayatkannya dari Sufyan dengan lafaz la yansarif tanpa keraguan. Jadi dia kata keraguan ini seolah-olah datangnya daripada Ali Al-Madini tadilah. Sebab tu letak dua-dua perkataan. Tapi kalau riwayat daripada Sufyan, dia guna satu saja. Yansarif. La yansarif. Tapi dua-dua maksudnya sama, tak ada masalah lah. Cuma penggunaan perkataan itu saja. Dia keliru nak guna la yang fatil atau la yang sarif, tapi tidak menjadi masalah ya, jangan risau. Baik, seterusnya di sini Nabi jelaskan la yang fatil atau la yang sarif, atau dengan kata yang lebih mudahlah saya nak kata gini. Nabi nak kata tak perlu menghentikan solat. Okey, maksud tak perlu beredar, tak perlu berpaling. Yalah, kalau kita solat tu kan kita keluar daripada saf. Itu maksudnya beredar. Berpaling daripada saf tu. Di sini maksudnya tak perlu kita nak batalkan solat kita, teruskan solat. Ini dimaksudkan oleh Nabi. Hatta sehingga yasma'a sautan. Okey, sautan maksudnya tadilah suara dari tempat keluarnya. Iaitu mana tadi? Dubur tadi. Okay. Sehingga Nabi kata dia tak perlu untuk membatalkan solat dia ataupun dia keluar daripada saf itu sehingga dia dengar bunyi angin tadi yang keluar daripada duburnya, au yajida rihan, atau dia merasakannya, ada angin lah keluar. Yalah, kita kalau buang angin kita rasa kan ada benda keluar ya daripada, ataupun ada angin keluar daripada dubur kita sedemikian. Jadi apa dimaksudkan dengan yajida? Adakah ia memang maksudnya kita bau? Bau apa di sini? Ada tak berbau kan? Tahu tak? Ada tak berbau. Memang keluar tapi tak berbau. Tapi sebab itulah dia nak katakan di sini, dia terjemahkan merasakan di situ. Kata au di sini berfungsi sebagai tanwi'. Tanwi' itu maksudnya menjelaskan sautan tadi. Dalam hal ini pengungkapan dengan kata yajidu, merasakan, bukan yashumu, mencium. Dia kata apa? Menggunakan perkataan yajidu, dia rasa ada angin tadi kan, bukan maksud dengan kita bau angin itu. Kerana apa? Ini bertujuan agar maknanya mencakupi juga perbuatan seseorang yang menyentuh tempat keluar angin tersebut. Siapa punya kerja pula nak pergi sentuh ni ya? Bertujuan
saya segan nak baca. Bertujuan agar maknanya mencakup juga perbuatan seseorang yang menyentuh tempat keluarnya angin tersebut, iaitu dubur tadi, dengan tangan kemudian dia cium tangan dia. Tak ada kerja. Sebab mungkin dia macam tak confident ni kentut ke tak kentut macam tu kan. Jadi nak confident sangat dia pegang tu. Dia pegang tempat tu, lepas tu dia cium. Bau pula. Suka Kak Su. Bau pula. Oh, kentut lah tu maknanya. Mungkin maksudnya gitu. Jadi sebab itu di sini Imam Ibn Hajar kata apa? Kita tak fahami ataupun kita tak maksudkan perkataan yajidu dalam hadis ini dengan cium. Sebab kalau cium tu nanti banyak benda lah kan. Jadi dia umumkan sahaja merasakan adanya angin. Namun bila kita kata merasakan adanya angin, ia boleh masuk pada kita bau. Masuk sekali, okey? Masuk sekali maksud ada bau ataupun perbuatan tadilah. Yang dia pegang tempat tu dia bau dengan tangan dia. Sedemikian. Okey. Subhanallah. Kerana itulah ya hadis ini tidak boleh dijadikan hujah bagi orang-orang yang berpendapat menyentuh dubur itu tidak membatalkan wuduk. Jadi sesiapa yang kata kalau menyentuh kemaluan, alat kemaluan itu tidak membatalkan wuduk, dia tak boleh guna hadis ini sebagai hujah dia. Sebab hadis ini boleh juga kita maksudkan bila orang itu dia sentuh bahagian duburnya lalu dia cium dengan tangan dia. Jadi kalau orang yang kata pegang kemaluan ni dia tak, kemaluan depan belakang lain maksudnya dia tak membatalkan wuduk, hadis ni tak sesuai kalau dia jadikan dalil. Sebab di sini kita boleh faham tadi pun kita dah bincangkan maksud yajidu rihan itu tadi ialah bila boleh juga seseorang tu bila dia pegang tempat keluar angin lalu dia cium dengan tangannya. Baik, seterusnya kita masuk kepada kesimpulan hadis ini. Baik, hadis bab ini menunjukkan satu-satu kita pergi. Sahnya solat selama seseorang belum yakin benar bahawa dia telah berhadas. Okey, kalau kita just rasa-rasa tadi, dia tak kira. Maksudnya kita tak confident, kita tak yakin. Dia cuma rasa-rasa agak-agaknya. Kalau macam itu keadaannya, ia tidak membatalkan solat. Sebab dalam hadis sendiri menunjukkan, sehingga dia yakin. Bagaimana keyakinannya? Bila dia, jadi kan dia dengar bunyi, angin ataupun dia rasa ada angin yang keluar, juga dia rasa baunya pada tempat angin yang keluar itu tadi. Baik, namun maksudnya bukan khusus pada kedua perkara ini sahaja dituntut keyakinan. Jadi di sini Imam Ibn Hajar dibawa lebih luas lagi perbahasannya. Dia kata dalam hal-hal yang lain, situasi-situasi yang lain juga sama. Kita perlukan keyakinan untuk menetapkan sesuatu isu. Jadi kalau dia cuma rasa-rasa, kita tak pakai benda tu. Maknanya dalam solat sendiri Nabi ajarkan sedemikian, apatah lagi di luar solat kita lah. Masa kita nak buat keputusan ataupun kita nak menentukan sesuatu perkara, kita tak boleh guna rasa kita. Tapi kita perlu ada keyakinan untuk menentukan. Sama dalam bab sah ataupun tidaknya solat itu. Ia memerlukan kepada sesuatu yang yakin, barulah boleh ditentukan batal ataupun tidak. Okey? Baik, seterusnya. Kerana sebuah makna apabila cakupannya lebih luas daripada lafaznya, maka hukumnya pasti berkaitan dengan makna tersebut. Demikianlah penjelasan Al-Khattabi. Baik, di sini Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia memetik pendapat Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi juga kalau kita rujuk dalam kitab Syarah Sahih Muslim, beliau jelaskan hadis ini dengan panjang lebar juga. Jadi pendapat Imam An-Nawawi dia lebih cenderung kepada mazhab Syafi'i lah begitu selalunya. Jadi Imam An-Nawawi berkata hadis ini merupakan dasar bahawa segala sesuatu harus ditetapkan menurut hukum asalnya. Jadi kalau hukum asal kata tak batal, gitu maksudnya.
Sehingga dia kata datang keyakinan yang menetapkan hukum selain itu. Sehingga datang keyakinan maksudnya kita yakin kita betul-betul buang angin yang menyebabkan berubah hukum asal. Jadi selama mana yang dia nak kata gini, selama mana kita tak yakin keluar angin ataupun tidak, teruskan saja solatnya. Okey, teruskan saja solatnya sebab dia takkan mengubah hukum asal kita dalam keadaan solat itu tadi. Ini solatnya sah. Okey, kerana hukum asalnya begitu. Melainkan tadi kan dikatakan sehingga datang satu situasi yang kita yakin dia mengubah hukum asal yang mengatakan sah. Apa yang mengubah? Maksudnya tadi kita yakin keluar angin tadi kan dengan ada bunyi, kemudian dengan ada rasa angin keluar. Betul-betul kita rasa angin keluar sebab kadang-kadang dia tak bunyi. Kadang buang angin ni tak bunyi, tapi kita rasa dia keluar. Dan kadang-kadang tak berbau juga, betul? So situasi-situasi inilah yang perlu kita tetapkan sebagai satu bentuk meyakini berlaku hukum yang lain. Jadi kalau bunyi, kemudian rasa ya angin itu keluar, kemudian bau pula, oh ini tiga-tiga benda dah ada ni, memang kena confident lah ya. Dah lengkap dah syaratnya tu. Kan bunyi tengah-tengah saat bunyinya gitu. Lah. Bayangkan kalau orang kat sebelah solat tu. Lah, menganiaya. Kalau saya kat sebelah. Saya ingat dulu masa sekolah kan. Dulu saya sekolah Madrasah As-Saghaf. Kita ni qiyamul lail. Malam-malam biasa sekolah ni kadang-kadang kita ada sekolah akan anjurkan qiyamul lail kan. Bersama asatiza kat sekolah lah. Dah tu tengah solat malam ni. Solat pukul 3 pagi. Tiba-tiba bau. Kawan saya lepas solat dia kata apa? Kurang ajarnya. Siapa lah? Masa tu saya dengan kawan saya, kita orang Sek 4 lah. Sanawi Rafiq Sek 4. Dan nak habis sekolah. So kita senior-senior. Kurang ajarnya siapa lah tu Bau punya lah busuk. Dia mengganggu situasi solat tu tau. Seriously, saya pun ini nak bau ke tak nak bau? Tapi nak tak nak kena cium jugalah ya. Sebab dah tak boleh buat apa dah. Kalau tahan nafas boleh pingsan kat situ. Subhanallah saya kata. Tapi itu masa kita budak-budak lah. Sebab kita tak tahu kan. Kita tak belajar hukum. Kita cuma belajar pun base-basenya saja. Dasar taklah belajar dalam macam ini kan. Jadi mungkin masa tu mungkin adalah adik-adik ke apa yang buat gitu. Dia pun nak bangun daripada saf tu punya malu kan. Just teruskan saja solatnya. Tapi serius lah masa tengah-tengah ustaz tengah baca. Tak silap saya surah apa. Masa surah Al-Baqarah ke panjang juga surah tu. Ke surah Yasin tak ingat lah. Dah lah panjang dah tu budak ni. Kita pun tak tahu dah siapa sebab ramai sangat masa tu kan. Tapi yang penting bau. Bila bau tu kalau kita, tapi mungkin kadang-kadang orang segan lah kan. Alamak, nanti orang tahu aku pula yang buang angin ni. So dia biarkannya. Tapi sebenarnya kalau ikut hukum dah batal solatnya. Dah tak kira dah tu. Kan sebenarnya sayang lah sepatutnya keluar ambil. Cuma kadang-kadang kita ni lebihkan malu daripada sahnya solat tu. Tu masalahnya. Tu, dia ni dia ni rupanya tadi kau tak senonoh kau kau tak boleh tahan ke apa. Yelah kadang-kadang mana kita boleh tahan benda-benda macam ini kan, betul tak? Sebab tu saya katakan kadang ada orang dia tiba-tiba batal. Lepas tu kawan saya, bila kau kentut macam tu kan. Jalan-jalan dengan kawan-kawan kan. Ada wuduk? Tak ada wuduk lagi. Aku dah buang angin lah. Bila masa kau buang angin ni aku tak dengar pun. Nampak tak situasinya? Sebab ada situasi-situasi yang mana kita buang angin, tak ada dengar suara. Tapi kita yakin, dah keluar anginnya. Yang mana kita je lah dengar. Tak cakap, aku kentut. Tak ada cakap orang sebelah kita. Tak boleh cakap mana kita sendiri yang tahu. Maknanya ada keyakinan. Suka dia tadi gelak. Sabar kakak, sabar. Nanti kepengsan kat situ, ketawa-ketawa. Tapi maknanya sekarang kita yakin, dah keluar angin daripada diri kita tadi. So maknanya kita perlu ambil wuduknya. Baik, seterusnya kita lihat di sini perbahasan berikutnya.
disebutkan bahawa sehingga tiada masalah apabila ada keraguan yang muncul secara tiba-tiba atasnya. Maknanya tadi saya dah jelaskan, kalau kita yakin baru hukumnya berubah kepada batal. Yang dikata sehingga tidak ada masalah apabila ada keraguan yang muncul. So kalau dia cuma sekadar rasa-rasa, keraguan, itu tidak mendatangkan masalah. Dan ini dikatakan sebagai jumhur ulama mengambil hadis ini sebagai dasar pendapat mereka. Maknanya ini majoriti ulama pegang sedemikian. Okay, so kita tak perlulah nak kata, kenapa macam gitu Kalau saya ambil wuduk je, tak payahlah kita nak fikir-fikir macam ini. Jumhur ulama pun dah, majoriti jumhur ni maksudnya majoriti, dah tetapkan begitulah situasinya, bertepatan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi SAW di dalam hadis itu tadi. Baik, seterusnya. Diriwayatkan dari Imam Malik di situ, terkait dengan hukum masalah ini, bahawa wuduk menjadi batal kerana merasakan atau mencium bau angin dari dubur itu tadi secara mutlak. Di samping itu, diriwayatkan juga dari beliau perihal batalnya wuduk tersebut apabila di luar solat. Namun sebaliknya tidak batal jika di dalam solat. Ini saya dah jelaskan tadi pendapat Imam Malik tadi. Baik, perincian seperti ini juga diriwayatkan dari Hasan Al-Basri. Maknanya pendapat Imam Malik itu tadi ada juga di kalangan para ulama yang lain setuju. Contohnya di sini Hasan Al-Basri. Okey, pendapat pertama di atas merupakan pendapat yang masyhur dari Imam Malik, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Al-Qurtubi. Pendapat tersebut diriwayatkan oleh Ibnul Qasim dari Imam Malik. Di sini juga Ibn Nafi' meriwayatkan dari beliau, iaitu Imam Malik rahimahullah, bahawasanya tidak ada kewajipan wuduk dalam keadaan demikian secara mutlak. Pendapat ini sama seperti pendapat jumhur ulama. Ini semua masalah tadilah sebagaimana yang dijelaskan, cuma dia datangkan pendapat-pendapat ulama yang lain yang sepakat ataupun setuju dengan pendapat Imam Malik itu tadi. Dan Ibn Wahab, dia kata beginilah dalam riwayat beliau, yang mana dia kata Imam Malik lebih suka apabila dia berwuduk. Kalau batal lah wuduk tadi kan, riwayat yang menyebutkan perincian di atas, dia kata tidak sahih sanadnya dari Imam Malik. Tetapi yang cakap ni bukan Imam Malik. Yang cakap ini adalah teman-teman Imam Malik. Okey, kawan-kawan. Sebab dia kata melainkan itu sebenarnya merupakan pendapat rakan-rakan beliau. Dan kita dapati ada sebahagian ulama membawakan hadis ini kepada orang yang dihinggapi perasaan was-was. Kan ada orang kadang-kadang dia was-was. So dia banyak kali dia berhenti solat, dia ambil wuduk. Kan? Dia takbir lagi, lepas tu rasa macam buang angin lah. Dia berhenti lagi, dia ambil wuduk lagi. Lepas tu tengah-tengah solat tu dia berhenti lagi sebab dia rasa-rasa macam macam buang angin lah. So banyak kali berlaku kan, maka ada ulama yang gunakan hadis ini untuk membantu orang yang berada dalam situasi sedemikian, yang dia was-was. Alasannya sama dengan adanya keluhan disebabkan adanya penyakit. Sama juga kalau orang yang ada penyakit. Kan yang mana dulu tak sebab saya kita pernah sebut tentang hal ini kan. Orang yang kadang-kadang dia ada penyakit asyik buang angin. Dia ada penyakit sedemikian. Saya pernah dulu masa bulan Ramadan ada cik ni, dia tadarus lah. Dulu saya budak-budak kita pimpin tadarus masa tu di masjid lah. Kemudian dia kata dengan saya, cik tak ambil wuduk. Kenapa cik? Sebab nanti cik asyik buang angin je. Dia tak guna perkataan buang angin lah, dia guna perkataan tu lah. Dia guna perkataan tu kan. Dia guna perkataan tu. Nanti kan cik malas. Kadang-kadang cik solat pun cik tak ambil wuduk. So saya kata cik tak boleh gitu. Kena tetap ambil wuduk. Macam mana? Nanti saya solat buang angin lagi. Saya solat buang angin lagi. Tapi tak payahlah, lebih baik tak payah ambil wuduk. Dia bukan begitu situasinya. So ni sebab tu kena belajar betul-betul. Dalam situasi yang sedemikian, saya dah pernah jelaskan. Kita ambil wuduk, contohnya kita memang ada penyakit buang angin lah.
ada ke bahasa medical saintifiknya penyakit buang angin ni? Tapi memang ada orang je begitu. Sekejap, tak tahulah apa masalah perut dia banyak sangat angin. Mungkin dia makan jamu apa-apa kan. Asyik buang angin. Jadi masa-masa solat pun begitu juga. So, kita letakkan begini keadaannya. Wuduk yang dia ambil contohnya untuk solat zuhur. Hanya berlaku untuk solat zuhur. Walaupun masa dia solat-solat tu dia buang angin. Tapi wuduknya tetap ada. Untuk orang begini, spesifik, khas untuk dia. Khusus untuk dia. Kita tak kata dia kena setiap kali buang angin, dia kena batalkan, kena solat, kena ambil wuduk lagi. Bukan begitu situasinya. Jadi, situasi ini sama kan macam orang dalam istihadah. Wanita. Ya, wanita yang dalam keadaan istihadah yang darah penyakit kan. Dia dalam keadaan yang najis, betul tak? Darahnya keluar, tak berhenti. Tapi, adakah kita kata, awak tak payah ambil wuduk lah. Ada kita kata gitu? Tak. Wanita yang istihadah, dia tetap kena ambil wuduk. Wuduknya sah untuk waktu itu sahaja. Dia tak boleh simpan wuduknya masuk solat asar. Sama situasi orang yang ada penyakit buang-buang angin tu tadi. Bila dia ambil wuduk, wuduknya sah untuk waktu itu sahaja. Dia tak boleh simpan wuduk dia sampai nanti asar ke maghrib ke apa kan, tak boleh begitu. Jadi maknanya setiap kali masuk waktu solat, dia perlu perbaharui. Maksudnya ambil semula wuduk dia. Dia tak boleh simpan wuduk itu tadi. Jadi jangan jadikan ia sebagai alasan, tak payahlah ambil wuduk. Leceh, nanti nak kena banyak kali keluar masuk toilet semua kan. Bukan begitu. Jadi ni sebab tu ya, belajar betul-betul lah ya agama ni. Nanti kan bimbang, sayanglah. Sama lah juga alasan dia, saya tak naklah ambil wuduk masa saya baca Quran, okey lagi, kita kata boleh consider lagi. Tapi kalau solat, mesti ada wuduk. Mesti ada wuduk. Cuma sebab kita ada penyakit tadi kan, macam wanita yang ada darah penyakit, orang yang dia, saya kata dia cepat kencing. Yang pakai pampers kan, kadang-kadang ada ya warga emas kita yang dia pakai pampers ke apa kan, so dia sikit-sikit terkeluar air kencingnya. So dalam situasi begini, yang penting dia tukar pampersnya setiap kali nak solat. Macam sama wanita istihadah tadi. Setiap kali nak solat, dia tukar pad dia. Kemudian ambil wuduk, solat. Begitu situasi. Wuduk tetap mesti ambil, tak kira apa jua situasinya. Namun ada special case lah di sini untuk orang-orang yang tadi. Sebab itu ada, ya, sebahagian ulama mereka gunakan hadis kita ini tadi, yang kita bincangkan untuk membantu mereka-mereka yang ada special case tadi. Untuk dia taklah meremehkan wuduk. Sampaikan dia kata tak perlu ambil wuduk. So jangan begitu ya, jangan. Jadi nanti takut salah faham lah ya, ada orang rasa melecehkan diri dia. Baik, sebab pendapat ini tetapi ada pendapat ini disanggah dengan riwayat yang menunjukkan keumuman cakupan hukumnya. Tapi ada ulama yang kata tak sesuai juga guna hadis ini. Sebab dia kata hadis ini jelas tunjukkan bahawa orang itu dia sebenarnya buang angin dalam solat. Bukan untuk semua situasi. Ada pendapat ni kita bincang ya, pendapat-pendapat para ulama. Yang mana dia kata kalau rujuk dalam hadis riwayat Imam Muslim jelas. Okey, dia kata Nabi kata idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu, bukan akhraja, betulkan barisnya. Akhraja minhu syai'un amla fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Apabila salah seorang dari kalian merasakan sesuatu pada perutnya, dan perut tak sedap kan, macam mulas ke apa, fa ashkala alaihi, tapi dia ragu. Kerana perut kita punya krok. Tapi dia keluar ke tak keluar? Itu dia tak keluar, cuma perut kita je bunyi krok. Macam dia punya sound kan, sound effect dia banyak perut tu kan. Tapi masalah sekarang ni dia ragu. Okey, dia ragu apakah keluar sesuatu darinya atau tidak. Maka janganlah dia keluar dari masjid. Maksudnya jangan dia hentikan solat dia. Teruskan sahaja sebab itu hanya sekadar keraguannya dan dia tak yakin sama ada dah buang angin ataupun tidak. Jadi Nabi kata sehingga dia dengar suara angin itu
atau dia cium bau angin tersebut. Jadi kan perkataan Nabi yang belakang itu, hatta yasma'a sautan au yajida rihan, kedua-dua ini adalah ciri yang menunjukkan adanya keyakinan pada berlakunya keadaan buang angin itu tadi. Okay, jadi kita jadikan ia sebagai bentuk keyakinan. Dan disebutkan di sini perkataan Nabi, janganlah dia keluar dari masjid, maksudnya tidak boleh atau dalam bahasa kita kata apa? Tidak perlu untuk dia membatalkan solat. Demikianlah yang ditegaskan oleh Imam Abu Daud dalam riwayatnya. Okey, saya berhentikan perbincangan hadis ini sampai situ sahaja. Sebab kalau masuk bawah tu nanti kan dia jadi chaos. Dia jadi banyak sangat benda lah, padahal tak penting sangat pun ya perbincangan di bawah itu. Jadi berhenti sampai situ sahaja. Saya nak simpulkan yang jelas di sini, sebagaimana perbincangan daripada awalnya, kita dapati bahawa kalau kita ragu ketika kita sedang melaksanakan solat tadi, sama ada kita buang angin ataupun tidak, kan dia cuma rasa-rasa sahaja, situasi itu tidak membatalkan solat kita. Jadi teruskan solat. Lagi-lagi nanti nak tarawih ke apa kan, lama sangat berdirinya. So kalau rasa-rasa keadaan itu bila lepas solat isyak tadi kan, kita pun tak nak waste time lah kan, nak ambil wuduk lagi kan. Tapi masa solat tarawih tu rasa, ini macam buang angin ke tak? So cuma rasa-rasa, dia tak membatalkan, teruskan saja solat. Okey, teruskan saja solat. Yang menyebabkan dia batal bila kita yakin. Nabi jelaskan tadi bagaimana bentuk keyakinannya. Satu apa tadi? Bau. Rasa. Rasa tadi macam mana? Ada dua, macam tak faham tadi saya pun dah jelaskan kan. Yelah, rasa keluar. Tadi kan dia pegang kan. Dia pegang tempat dia tu kan, dia cium. Ada juga ya, tak apalah, mungkin ada orang begitu, dia kan dia cium. Keadaannya sedemikian. Okey, jadi itu sahajalah sebenarnya perbincangan hadis ini. Jadi saya selesaikan perbincangannya sampai di situ saja. InsyaAllah minggu hadapan kita masuk kepada bab yang kelima. Okey, saya tutup kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.